perkataan ahad tu perlu highlight, maksudnya ahad tu kan kalau macam satu-satunya makhluk lah. Allah ni satu je, tak boleh nak apa ni, dan Allah ni dia tak perlukan makhluk lain lah untuk macam mentadbir alam dia. Maksudnya satu je, tak ada orang yang boleh tolong dia. Even Allah utuskan Nabi pun tak bermakna Allah memerlukan pertolongan Nabi tu, tapi kita yang perlukan pertolongan Allah tu, bukannya Allah yang perlukan pertolongan kita. Lepas tu kan kalau yang saya baca lagi, kalau contoh nak bagi dekat ayat 1 ni, bermaksud Allah tu yang satu. Kan kalau apa ni, kalau agama lain, kalau kita perasakan agama lain yang jenis agama Yunani apa semua tu kan, dia kan macam ada banyak Tuhan. Dan macam Tuhan dia tu kan macam ada berlaku peperangan apa semua tu untuk nak rebut apa semua. Itulah yang saya faham, macam yang Hera apa semua tu lah. Tapi Allah ni dia tak, dia macam satu je. Macam kalau kita Islam ni, kita percaya Allah tu satu. Kan kalau agama lain tu macam kalau banyak Tuhan tu kan macam tak apa ni, tak logik lah kalau kita nak percaya. Sebabnya logik ke Tuhan kita tu bergaduh apa semua, tak logik lah kan, berperang apa semua tu. Sedangkan kalau dia tu dianggap Tuhan kita tu, dia lah yang macam berkuasa semuanya. Orang tak boleh nak rebut dia punya kuasa tu, sebab dia hanyalah satu-satu yang berkuasa di dunia ni. Itulah. Dan ahad ni juga yang membawa maksud kita ni kena terapkan dalam hati kita ni, tak ada apa ni, tak ada ilah lain selain daripada Allah. Maksudnya kita mengilahkan Allah je untuk mengilahkan Allah dalam hati kita ni. Maksudnya janganlah kita ilahkan perkara-perkara lain. Kalau sekarang ni kan mengilahkan apa ni, lebih kepada keduniaan. Sedangkan tu tak membawa apa-apa pun. Yang kita kena ilahkan adalah Allah. Semua benda yang kita buat tu adalah kerana Allah. Okay, ayat kedua, Allahus Samad. Ni maksudnya Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon hajat. Kalau ayat kedua ni kan dia bagi sifat manusia tu. Manusia ni kan dia bersifat lemah. Lemah dan memerlukan pertolongan. Dan kita pula mestilah kita cari Allah dulu kan untuk memerlukan pertolongan kita sebelum manusia tu. Tapi sekarang ni kan orang macam menganggap yang manusia ni yang tolong dia, bukan menganggap Allah yang tolong dia. Kecuali kalau contohlah kan kita duduk dekat tempat tu, kita seorang je. Maksudnya dalam kegelapan, tempat yang macam bahaya apa semua. Mesti kita akan relate kepada Allah tu kan. Macam maksudnya yang surah minggu lepas tu, yang Syidah share Al-Falaq tu kan, yang pasal perempuan sihir, kegelapan malam tu. Bila kita seorang-seorang masa tu lah baru kita nak ingat Allah. Apa salahnya kalau macam kita, even kita ada seorang-seorang ke, ramai-ramai ke, apa salahnya kalau kita ni minta bantuan Allah dulu, barulah minta bantuan manusia. Sebabnya yang datangkan bantuan manusia kepada kita ni adalah Allah sendirilah kan. Bukannya manusia tu yang nak tolong kita. Kalau contoh Allah tak gerakkan hati manusia tu untuk tolong kita, tak boleh juga. Sebabnya manusia tu tak akan tolong pun kita kalau Allah tak gerakkan hati manusia tu. Dan kenapa kita ni memerlukan sangat pertolongan Allah tu? Sebab kita ni manusia yang lemah, manusia yang tak ada apa-apa, yang lemah daripada segi apa ni, emosi. Dan kalau kita nak apa-apa pun kita macam minta juga dengan, dan minta yang paling paling utama untuk kita adalah minta dengan Allah tu sendiri, bukannya minta dengan manusia. Itulah kalau ayat kedua ni. Kalau ayat ketiga, Kak Muni nak next slide. Lam yalid wa lam yulad, ia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Kalau macam manusia kan, proses manusia ni daripada lahir, hidup dan juga mati. Tapi Allah tu dia tak ada pun semua tu. Dia macam dia tak beranak dan juga tak ada orang pun beranakkan dia tu. Sebabnya Allah ni bersifat kekal lah, kekal dan Maha Esa tu. Kalau proses hidup dia macam tak boleh samakan dengan manusia, sebab Allah ni lain. Allah ni dia bersifat kekal dan dan tak ada orang pun yang beranakkan dia, dan dia beranak pun tak juga.
dia tak boleh samakan Allah ni dengan manusia. Memang lain sangat sebab Allah ni bersifat Maha Esa. Kalau manusia ni memang manusia ni perlukan proses lah untuk untuk harian dia tu macam lahir, hidup dan juga mati tu. Kak Muri nak next slide. Okay, kalau ayat 4 walam yakullahu kufuwan ahad. Okay, yang ni dan tidak sesiapa pun yang serupa dengannya. Sekali lagi kan dia mention perkataan ahad tu. Maksudnya tak ada siapa pun manusia ni, tak ada pun manusia ke makhluk lain ke malaikat ke yang sama dengan Allah tu. Allah ni satu-satunya dia kan, tak ada yang sama pun dengan dia. Jadinya dia tekankan lagi lah yang dalam ayat ni tekankan lagi Allah tu hanyalah satu, tak ada yang sama dengan manusia tu untuk ayat 4 ni. Last sekali kalau untuk conclusion dia, kalau hadaf khusus dia ni dia macam menjelaskan hanya Allah satu-satunya Tuhan. Maksudnya kita jangan mengilahkan benda lain, termasuklah mengilahkan tentang keduniaan. Sekarang ni kan ramai je manusia yang macam lebih pentingkan dunia daripada akhirat tu. Macam lebih pentingkan kerja, tak solat awal ataupun melengah-lengahkan solat, lebih pentingkan buat kerja tu lah, main phone ataupun tu. Lepas tu dalam surah ni juga dia macam nak bagi kesan tauhid dalam diri kita, iaitu janganlah kita macam mensyirikkan Allah dan percaya Allah tu adalah satu-satunya Tuhan dalam diri kita. Kalau untuk fikrah surah ni, manusia ni dia macam bersifat lemah. Manusia ni dia bersifat lemah dan perlu bergantung pada satu sama lain. Maksudnya dan pergantungan yang paling penting adalah pergantungan kepada Allah tu sendiri. Dan dalam surah ni juga Allah tu tak boleh kita samakan dengan manusia. Kalau kalau muasafat tarbiyah ni macam kita kenalah beriman dan beramal kerana Allah. Buat sesuatu tu kerana Allah. Jangan kita ada ilah lain dalam diri kita. Buat benda tu niat kepada Allah. Even sekecil benda yang kita nak buat pun niat kerana Allah. Lepas tu jauhi daripada mengilahkan benda lain. Janganlah kita ilahkan benda lain selain daripada Allah tu sendiri. Lepas tu kalau aktiviti ataupun game untuk nak relate dengan surah ni, yang ni saya bagi saya je lah. Kalau korang ada idea lain untuk aktiviti dan game tu, korang boleh bagi tahu sebab saya rasa kalau yang ni macam saya nak buat macam ni, kalau macam kita listkan suruh adik-adik tuliskan kehendak dengan keperluan. Dalam banyak-banyak kehendak dan keperluan tu mana yang lagi penting antara dua tu? Mestilah keperluan kita kan, bukan kehendak. Sama juga macam ibaratnya keperluan tu manusia, keperluan tu Allah, kehendak tu manusia. Maksudnya mesti kita lebih memerlukan Allah daripada memerlukan manusia tu. Tapi saya tak tahu je untuk game ni, nanti kalau ada apa-apa idea bolehlah bagi tahu untuk aktiviti dengan game ni. Laju sangat ke? Ada tak faham tak? Yang tu je lah kot daripada saya. Ada yang nak tambah ke ataupun kalau tak ada saya pass dekat Kak Aina lah. Kejap Boleh Kak, boleh.
Sementara tu kan, saya rasa ada satu poin yang menarik dalam Al-Ikhlas. Dekat ayat yang apa tu? Allah tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan tu kan. Masa saya bagi kat adik tu, saya rasa menarik kalau boleh kabur yang kenapa manusia ni perlukan anak. Sebabnya manusia ni dia nak anak sebab apa? Salah satunya sebab hiburan untuk macam kan seronok kan main dengan baby. Lagi satu sebab dia nak ada yang mewarisi dia. Tapi kalau Allah tak perlukan anak sebabnya Allah tak akan mati. So tak perlu ada yang mewarisi, yang jaga harta selepas kematian dia ke. Manusia kan perlukan benda tu. Tapi Allah tak perlu anak sebab Allah tak akan mati dan tak perlu diwarisi. Dan Allah tak perlukan macam anak-anak untuk tolong dia ataupun untuk jadi hiburan macam mana manusia suka main dengan baby. Itu saja. Okay. Okay, dengar ke suara kak? Dengar clear? Okay. Antuna, yang ni nak apa TOT ni untuk bagi dekat adik ke? Tu macam soalan kat adik. Okay. So Antuna dah apa ni dah berapa tahun? Berapa tahun di tarbiyah lah kiranya? Oh, okay. Oh, dah besar ke? Okay. Asyik akak tak kenal. Tak sempat nak bertaaruf. Dah 4 tahun. Alright. So, insyaAllah untuk surah Al-Ikhlas ni, kalau macam tak dengar, saya tahu tak sebab kat sebelah ni ada ceramah. Tapi akak duduk dalam bilik sebenarnya. Okay. So, untuk surah Al-Ikhlas ni, kalau okay, cuba pergi kat slide last sekali tu, yang 4 benda tadi, yang 4 benda tu. Hadaf khusus, fikrah. Okay. So in the end sebab itulah sebab akak tanya umur tarbiyah tu sebab tak payahlah akak nak cerita detail sebab akak rasa Antuna pun dah faham lah pasal surah ni. Okay, so yang kita nak fokuskan ialah kat 4 benda ni lah. So kalau tengok pada hadaf khusus, akak mungkin akan fokuskan kat hadaf khusus dengan fikrah surah lah kan. Sebab akak rasa aktiviti yang games tu mungkin Antuna lebih kreatif lah kan. Benda-benda tu macam apa-apa yang boleh buatkan, sebenarnya macam apa-apa je sebenarnya game tu yang boleh buatkan adik tu bergantung pada Allah lah sebab bergantung satu bergantung, satu lagi ni aktiviti yang macam sebab kita nak cakap seikhlas kan, aktiviti yang boleh buatkan adik tu faham pasal ikhlas. So tadi pun macam Khatibah Amik akak ada lah main semalam, ada main game ikhlas ni juga, macam buat minum susu. Korang tahu tak benda tu? Mestilah tak tahu tapi macam sebab dia orang duk post kat status kot lah ada yang dia terbaca. So dia orang ambil susu kan warna putih kan. So murabinya bagi garam. So bagi tahulah kat adik-adik tu macam susu ni sejauh mana kita tak ikhlas panjang kat jalan ni boleh letak garam. Garam tu tanda tak ikhlas tu lah. So bila campur garam kan macam ada yang ambil banyak lah sebab kita pun tak tahu, kita je tahu yang kita ikhlas atau tak tu. So ada yang memang ambil banyak garam letak dalam susu tu. So bila garam bercampur dengan susu, warna dia akan berubah tak? Warna susu tu akan berubah tak? Warna susu tu tak berubah pun, tapi yang berubah ialah apa? Okay, kod okay, Antuna boleh try dulu benda ni sebelum try kat adik. Sebab memang warna dia tak berubah tau. Yang berubah rasa. Yang kita je rasa benda tu. Ada yang macam Khatibah Amik akak sampai muntah-muntah sebab minum susu yang macam memang pelik lah, rasa dia memang pelik. Kalau letak garam banyak tu memang rasa pelik betul-betul. So nak katanya macam mungkinlah daripada luaran nampak macam sama je, mungkin orang tak tahu pun kita ni ikhlas atau tak ikhlas, tapi perasaan tu memang dah beza. Perasaan yang beza akan menghasilkan tindakan yang beza. Tu yang ada sampai muntah-muntah tu. Nak katanya macam orang yang tak ikhlas, tindakan dia tu, sebab ikhlas ni sebenarnya orang faham ikhlas ni dia macam benda yang dalam hati tau, benda yang orang tak nampak, tapi sebenarnya tak. Ikhlas tu yang dalam hati tu dia akan terkeluar kat kita punya perbuatan, akan nampak through perbuatan ni.
Sebab tu lah ikhlas ni kan, dia benda yang sangat penting, yang sangat basic. Macam benda yang kita kena faham lah kan, sampai bila-bila pun kan, sebenarnya sepanjang kita kat jalan tarbiyah ni, kita memang akan diuji dengan ikhlas kita. Percayalah kan, ujian kita dekat setiap fasa kehidupan kita. So akak pun tak sempat nak taruh dengan Antuna, ada pun setengah jam kan, tapi tak apalah kan. So akak pun tak tahu Antuna ni buat apa semua kan, tapi nak katanya setiap fasa kehidupan kita, baik kita dalam fasa belajar ke, lepas belajar kita pergi intern, lepas intern pergi kerja, lepas kerja kita kahwin kan, lepas kahwin ada 1 anak, lepas tu 2 anak, lepas tu 3 anak, sampailah kita tua dan sampailah kita mati kan. Nak kata setiap fasa kehidupan kita yang berubah-ubah tu, and ujian yang keep on datang and pergi, ujian keep on datang kat kita kan, semua tu is untuk menguji keikhlasan kita kat jalan ni. Itu je sebenarnya. Sebab itulah surah ni dia sangat-sangat penting. Dan kenapa dia kata surah ni pada awalnya dia buka dengan hadis, dia sama dengan 1/3 Quran tu. Dia bukan pada bacaannya yang pendek, tapi pada gist dia yang besar tu, ikhlas tu. Sebab untuk kita ni jadi orang yang ikhlas, dia adalah satu benda yang sangat-sangat susah. Lagi-lagi bila kita diuji. Kan? Bila kita diuji dan kita kena jadi orang yang ikhlas. So ikhlas tu apa? Walaupun macam biasalah orang cakap dalam surah ni tak ada pun perkataan ikhlas, tapi surahnya ikhlas. Bila kita faham 4 ayat ni kan, yang sebenarnya Allah cerita pasal sifat dia. Kan, kalau perasan Allah cerita pasal sifat dia. Allah cerita pasal dia ni ahad, dia ni somad, dia ni tak beranak dan tak diberanakkan, dia ni tak sekufu. 4 sifat Allah yang Allah cerita kat sini, kalau kita betul-betul faham 4 sifat Allah ni, kita akan dapat poin ikhlas tu. So macam akak tak adalah nak cerita setiap satu ayat, sebab akak rasa tu benda tu Antuna lebih faham. Sebab tadi Antuna dah explain dah pun. Cuma nak katanya daripada 4 sifat ni, 4 sifat Allah ni, kita akan outcome dia adalah kita akan jadi orang yang ikhlas tu. So ikhlas tu apa? Ikhlas ni kalau dulu kan akak pernah buat aktiviti ni lah dengan adik-adik akak dulu. Akak suruh, akak bawa dia orang, masa akak share benda ni, akak bawa dia orang pergi dekat taman. Kat taman yang ada tasik, tasik tu. So akak bagi dia orang botol yang ada air, botol yang ada air bersih, air biasa je, air putih. Lepas tu akak suruh dia orang isi dengan batu-batu ataupun tanah ke apa-apa lah, dia orang jumpa kat taman tu kan, isi je dengan benda tu. Akhirnya air tu pun jadi apa kan, jadi kotor lah kan, jadi tak bersih tu. So nak katanya ikhlas ni beza dengan yang kata lawan kepada ikhlas ni, dia adalah apa yang panggil, menduakan lah sebenarnya, ataupun share. Okay, bukan. Saya nak cerita kan macam ni. Kalau kita cakap pasal ahad, dia bukan wahid kan. Kan Anda tahu kan, dia bukan wahid tapi dia ahad. Kalau wahid dia ada kedua, ketiga. Tapi kalau kita cakap pasal ahad, dia the only kan. So bila kita faham ayat pertama je kan, Allah is the only, maksudnya tak ada yang kedua, ketiga, keempat semua tau. Maksudnya Allah is the only. So analogi dia kan, dia macam hati kita ni asal-asal dia kosong tau, tak ada apa-apa kat dalam. So kita ada 2 pilihan, sama ada kita nak pilih Allah untuk isi dalam tu, ataupun kita pilih selain daripada Allah untuk isi dalam tu. Kalau kita pilih Allah, then benda lain tak boleh ada dalam tu. Tapi kalau kita pilih untuk isi dengan benda lain, Allah takkan berada dalam tu. Itu maksudnya ahad. Allah tak suka share. Faham tak? Maksud ahad ialah Allah tak suka share. So share ni itulah syirik. Syarikat ni kan syirik, perkataan syirik tu. Syirik ni maksud bila kita start menduakan sesuatu. Dalam konteks ni menduakan Allah lah. Kita samakan Allah dengan benda lain, ataupun kita mencintai benda lain sama macam mana kita cinta Allah. Tak boleh. Walaupun mak ayah kita. Faham tak? Walaupun siapa-siapa lah yang kita sayang pun tak boleh sama level dengan Allah. Sebab Allah sifat dia ahad. Sama ada awak pilih dia atau awak pilih benda lain. Kalau awak pilih benda lain tak ada masalah. Allah takkan berada dalam hati awak tu je. Tapi bila awak pilih Allah dan benda lain awak tak boleh letak sekali. Dia tak boleh sama, tempat dia tak boleh. So tu ahad. So bila kita faham benda tu kan, akan datang perasaan ikhlas tu. So bila awak cerita pasal ikhlas, awak boleh share lah kat adik-adik tu pasal surah An-Nahlu kan, cerita pasal susu tu. Macam mana Allah cerita kan, Allah bagi kita susu dan keadaan lembu tu punya saluran susu
di antara saluran najis dengan saluran darah kan. Kalau tengok anatomi lembu, dia ada saluran najis dengan saluran darah, di antaranya ada saluran lembu tu. Saluran susu. Dan macam mana Allah boleh keluarkan susu tu, and Allah describe dia as kholas. Perkataan kholas Allah guna dalam surah Nahl ayat 66. Kita boleh check. So tu kholas, susu yang memang tak ada satu benda percampuran sikit pun. Walaupun kalau tengok anatomi lembu ni, dia di antara dua benda yang kotor, tapi Allah boleh bagi kita yang terbaik. So macam mana pula benda yang kita bagi ke Allah ni? So ikhlas ni bila mana kita tak campurkan benda lain. Sama ada benda lain tu boleh jadi perasaan kita, perasaan ujuk kita, perasaan takbur kita, perasaan kita bajet kita bagus. Tu daripada segi perasaan. Yang kedua daripada segi kita nakkan benda lain juga kat jalan ni. Akak tak sure adik Antona ni umur berapa, tapi kena relatekan balik dengan sebenarnya kenapa kita nakkan jalan ni. Adakah kita nakkan jalan ni betul-betul sebab Allah saja, ataupun ada benda lain? Aku nak join usrah ni sebab murabi aku bagi aku makanan. Ada benda lain. Aku nak join usrah ni sebab ada kawan-kawan aku. Ada benda lain. Walaupun benda lain tu fizikal pun tak boleh, benda dalam hati pun tak boleh. Benda dalam hati tu maksudnya perasaan-perasaan tadi lah. Bila awak rasa awak bagus, bila awak join usrah ni awak rasa diri awak lagi hebat lah daripada orang lain. Ataupun perasaan yang rasa apa, rasa diri sendiri suci kan, diri sendiri tak ada dosa, diri sendiri takabur kan, diri sendiri bagus kan, dah cukup. Perasaan istighna ni dia rasa diri dia dah cukup. Tu perasaan iblis tu, bila dia rasa diri dia cukup bagus daripada Nabi Adam yang tak nak sembah Nabi Adam kan, sebab dia kata dia ni buat berapi. So perasaan tu kadang-kadang orang-orang yang dalam jemaah ni diserang penyakit-penyakit macam tu sebab kita rasa macam kita tahu lebih daripada orang lain. So perasaan-perasaan tu sikit pun tak boleh ada dalam hati. Itu ikhlas. Ikhlas ni maksud kita betul-betul bersih. Kita nak ada kat sini hanya kerana redha Allah semata-mata. Kita hanya nak Allah semata-mata. So kan macam nak kata nak macam untuk relate kan tu, sebab tu akak cakap sampai bila-bila pun sebenarnya kita akan diuji dengan ikhlas ni. Kita akan perubahan fasa kan, perubahan fasa dalam kehidupan kita. Macam yelah macam-macam fasa yang kita alami lepas-lepas ni kan. Benda akan jadi semakin berat dan semakin susah. Tapi benda yang Allah nak uji kat kita hanya keikhlasan kita kat jalan ni. Adakah kita ada kat jalan ni bila senang je? Atau adakah bila kita ada kat jalan ni bila katibah mate kita tak annoying? Bila kita jumpa je usrah mate annoying, aku tak nak dah. Ataupun kita ada kat jalan ni bila murabi kita tak garang. Bila murabi garang je, aku dah tak ada mood dah. Faham tak? Dia tak boleh ada benda-benda lain tu. Allah tak nak benda-benda lain tu, tak nak. Allah hanya nak kita berada kat sini hanya kerana dia saja. Faham tak? So sebenarnya macam Antona kena betul-betul faham lah ikhlas tu apa. And lawan kepada ikhlas tu apa. Itu memang kena betul-betul hadam lah. Ikhlas ni apa? Lawan kepada ikhlas. Macam tadi Kak cakap banyak contoh. Contoh fizikal dengan contoh hati. Kita tak boleh ada benda selain daripada tu lah. Selain daripada Allah. Baik kita nakkan harta ke, baik kita nakkan family ke, nakkan kawan-kawan ke, tu fizikal kan, ataupun makanan ke, duit ke, apa semua kan, ataupun duit daripada segi hati kita. Kalau kita rasa diri kita cukup bagus kan, kalau kita rasa diri kita tak cukup bagus pun tak boleh sebenarnya. Sebab kalau kita rasa kita tak cukup bagus, kita giwak pula kan. Tak boleh juga benda tu. So hati, masalah-masalah hati ni itulah penyakit lawan kepada ikhlas tu. Itulah penyakit-penyakit yang kita nak kata. So, tarbiyah ni akan menyebabkan kita faham yang ujian yang mendatang ataupun fasa yang berubah, sebenarnya Allah nak menguji keikhlasan kita kat jalan ni. In the end, dia hanya kita dan Allah. Faham tak? Walaupun kita berada kat jalan ni secara jemaah kan, ramai kan, secara ramai, tak tahulah katibah korang ada berapa orang, nampak macam ramai semua kan, tapi in the end Allah nak uji per orang. Apa yang kau buat kat jalan tarbiyah ni? Allah akan tanya per orang. Dan Allah akan tengok ikhlas kita per orang. Benda tu. So walaupun lah satu hari nanti Islam menang kan, InsyaAllah Islam memang akan menang, cuma tak tahu kita ada ke tak waktu tu. Macam mana? Walaupun kita menang secara jemaah kan, macam ketika zaman Madinah menangnya secara jemaah kan, Badar, Uhud semua tu, tapi in the end Allah akan tengok kita ada apa sumbangan kita dan sejauh mana keikhlasan kita dalam berbuat tu. Benda tu yang akan datangkan pahala. Dan benda tu juga akan datangkan redha dia.
Kalau kita sekadar wujud ke apa, tak jadi apa-apa. Kita wujud kat jalan ni tapi tak ada ikhlas apa semua, dia tak jadi apa-apa sebenarnya. Faham tak? Sebab tu lah benda ni sangat-sangat scary lah. Dan akak pun tak layak lah nak cakap pasal sebab ikhlas ni adalah benda yang macam memang betul antara kita dan Allah kan. Ibu malaikat dan setan pun tak tahu kita ikhlas atau tak kat jalan ni. Boleh jadi kita ada tapi kita tak ikhlas. Macam tu. So dia bahaya kan. So ikhlas ni tak kisah apa jadi kat kita, susah lah macam mana sekalipun, berubah lah fasa macam mana sekalipun, dicampak lah sorang-sorang macam mana sekalipun, kita tetap berbuat sebab kita nak redha Allah saja. Kita bukan nak benda lain. So kalau tengok hadaf khusus yang Tuna tulis ni, sekarang dah lebih 7 minit hadaf khusus yang Tuna tulis ni macam menjelaskan hanya Allah. Betul lah, kayaknya macam point dia kat sini adalah akidah tu. Memang kena betul-betul explain kat dia orang tanpa macam mana, satu part akidah tu tanpa kita ta'aruf dengan Allah, sifat-sifat Allah yang betul ni, perasaan kita akan jadi salah, tindakan kita akan jadi salah. So part akidah tu kena, kat sinilah hadaf khusus macam cerita pasal akidah kan. Fikrah surah yang pertama, Allah bersifat lemah, Allah tak sama dengan manusia. Betul lah. Lepas tu Antuna boleh juga cerita pasal ikhlas. Itu poin besarnya. Ikhlas tu memang kena betul-betul cerita kat sini. Satu memang cerita pasal ikhlas. Kedua, cerita lawan daripada ikhlas tu apa. Sebab mungkin kalau kita cerita pasal ikhlas, adik tu tak dapat. Cerita lawan daripada ikhlas, macam tadi agak cerita tu. Macam-macam perasaan, macam-macam tindakan yang, ataupun contoh-contoh. Memang kena cerita. Barulah nampak sebenarnya, rupanya aku ni tak ikhlas. Rupanya aku ada masalah ni. So lawan daripada ikhlas. Lepas tu, mungkin ma'rifatullah sebab dia cerita sifat-sifat Allah. Sebenarnya fikrah surah ni nak kita ni lebih ta'aruf dengan Allah, sebab ta'aruf yang betul akan lahirkan perasaan yang betul dan tindakan yang betul. Tu antara fikrahnya lah. Tapi yang pentingnya tu lah, memang kena tahu jis paling besar dia ikhlas. Alright. Lepas tu muhasafat tarbiyah ni sebenarnya akak tak tahu. Muhasafat tarbiyah kan yang 10 tu kan. Tapi akak tak tahu yang ni yang tu nak ambil daripada mana. Tapi muhasafat tarbiyah tu kan yang salimul akidah semua tu kan. So akak rasa kalau muhasafat tarbiyah untuk untuk surah ni, first kali memang akidah lah, sahih, akidah yang sahih tu yang cerita pasal Allah, sifat kan. Yang kedua ibadah kan, sahihul ibadah, sebab akidah yang betul akan hasilkan ibadah yang betul. Yang ketiga kat semua musafakul fikri, luas pengetahuan. Sebab kita tanpa kita mencari ilmu tentang Allah ni, kita memang takkan tahu. Macam kita kena ma'rifatullah lah, kita kena ta'aruf dengan Allah. Macam mana nak ta'aruf dengan Allah ni? Sebab tu kena join tarbiyah. Sebab tu kita perlu tarbiyah ni, sebab kita nak mengenali Allah. So musafakul fikri tu penting lah untuk adik-adik ni kan. Dan last sekali aku rasa part mujahadah pun memang boleh cater kat musafak dia. Mujahadah lawan nafsu. Sebab tadi aku cerita yang lawan pada ikhlas ni ada banyak tau. Bila kita cakap pasal lawan pada ikhlas, dia kita consider as penyelewengan dah. Semua yang terbalik pada ikhlas ni adalah penyelewengan kat jalan ni. So setiap orang akan ada penyelewengan dia sendiri, struggle dia sendiri. So point dia adalah kena mujahadah lah sebenarnya kan. Memang kena mujahadah lah untuk dapatkan ikhlas ni. Dia bukan calon-calon orang kan. Dia bukan macam mana, orang yang masuk syurga ni, dia adalah orang yang berdosa, tapi orang yang mujahadah untuk bertaubat pada dosanya. Mujahadah tu. So bukanlah lahir-lahir dia terus ikhlas, dia terus bersih hati dia, terus letak Allah saja dalam hati dia, bukan. Tapi dia ada part mujahadah dia. So boleh cater muhasafat mujahadah tu juga. So macam tu lah. Macam akak rasa macam kalau Antuna nak tengok macam mana adik ni kan, bila dah bagi surah ni macam mana nak mungkin follow up. Selalunya memang baik ujian lah kalau kita tengok kan. Boleh lah kot korang dah bagi ujian sikit-sikit lah kat adik tu. Tengok dia pilih mana. Ataupun bila dia memang diuji, contoh dengan result ke apa, kita tengok tadabbur dia apa. Faham tak? Macam sejauh mana dia nampak Allah tu as pelindungan dia. Kalau dia masih macam macam ni kita cakap, kita boleh nampak kan bila dia terlalu depressed kan. So nampak, kalau kat situ kita nampak lah sebenarnya dia tak faham lagi jis ikhlas ni macam mana semua tu lah. So macam tu lah, insyaAllah. Faham tak? Ada apa-apa ke nak tanya ke apa ke?
Ada apa-apa nak tanya? Akak macam terpaksa macam bisik-bisik tau sebab surau ni kan, dewan dia betul-betul sebelah akak punya ni. So macam jemaah tu tengah solat kat sebelah ni. Tapi yang tu nak dengar je kan? Okay, tak ada soalan. Okay. In case kalau ada apa-apa soalan, nanti yang tu nak boleh tanya dekat ni yang message akak. Fatihah. Fatihah, nanti tanya kat Fatihah. In case kalau ada apa-apa lah, macam kalau akak tercakap laju ke tak faham ke kan, boleh message je, nanti Fatihah boleh message akak. So, kalau tak ada apa-apa, akak pass balik pada Fatihah ke? Okay. Barakallahu fikum. Akak pass ke akak terus tutup ke macam mana? Boleh juga akak. Tapi ada yang nak tanya lagi ke yang lain? Kalau Kaufi akak, kalau tak ada kita end Saya dulu lah. tak ada. Kita tangguh majlis ni dengan tasbih kifah dan selesai. Apa kak? Okay. Nanti apa yang part yang belakang tu mungkin tu nak boleh edit balik lah kan sikit-sikit. Edit sikit-sikit kan, lain semua dah betul dah pun. Alright. Jazakumullah khair juga. Assalamualaikum. Okay. Jazakallah khair Kak Aina. Waalaikumsalam. Saya keluar dulu. Waalaikumsalam. Macam tu.